Salam sejahtera, hari ini bersama saya Cikgu Max Miller. Dalam video ini saya akan menerangkan satu teknik yang sesuai digunakan oleh guru untuk membantu pelajar menghasilkan karangan yang lebih baik, tersusun dan menarik. Teknik yang saya pilih ialah kaedah Imbako. Okey murid-murid, sekarang kita akan pergi ke slide yang pertama. Di sini, cikgu nak bagi tahu bahawa kemahiran mengarang merupakan aspek yang penting dalam pembelajaran bahasa Melayu. Tetapi, ramai pelajar yang menghadapi masalah untuk menghasilkan karangan yang baik kerana mereka suka mengembangkan isi dan menguraikan idea dengan jelas. Oleh itu, guru perlu menggunakan teknik yang mudah, menarik dan sistematik supaya pelajar lebih yakin untuk menulis karangan. Faham tak murid-murid? Okey, sekarang kita pergi ke slide yang seterusnya. Di sini cikgu nak terangkan apa itu kaedah Imbako. Kaedah Imbako ialah satu teknik pengembangan isi karangan yang membantu pelajar menghuraikan idea dengan lebih lengkap. Teknik ini terdiri daripada 5 langkah utama, iaitu isi, mengapa, bagaimana, kesan dan ungkapan penarik. Dengan menggunakan teknik ini, pelajar dapat menghasilkan perangan yang lebih matang dan lebih tersusun. Sekarang, murid-murid faham tak apa yang cikgu terangkan? Okey, sekarang kita akan pergi ke langkah yang pertama, iaitu isi. Di sini pelajar perlu menyatakan isi utama dengan jelas dan tepat mengikut kehendak soalan yang diberikan. Isi yang baik akan membantu pelajar menulis karangan secara lebih teratur. Okey, contoh ayat yang kita boleh bina untuk isi utama ialah amalan membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Di sini, ayat dia memang ringkas tetapi ia sangat mudah difahami. Murid-murid faham kan apa yang cikgu terangkan? Okey, sekarang kita akan pergi ke langkah yang kedua, iaitu mengapa. Pada bahagian ini, cikgu nak terangkan bahawa pelajar perlu menerangkan sebab sesuatu isi itu. Di sini kita boleh menggunakan kata hubung seperti kerana, hal ini demikian kerana atau oleh sebab itu. Huraian ini dapat membantu pembaca memahami idea yang ingin kita sampaikan. Sebagai contoh ayat yang kita boleh bina ialah hal ini demikian kerana membaca membolehkan seseorang memperoleh pelbagai maklumat baharu. Di sini jelas tak murid-murid? Sekarang kita akan pergi ke langkah yang ketiga, iaitu bagaimana. Pelajar perlu menjelaskan cara sesuatu perkara dilakukan atau memberikan contoh yang sesuai. Contoh yang tepat akan menjadikan karangan lebih menarik dan mudah difahami. Contoh ayat yang kita boleh bina ialah sebagai contoh, pelajar boleh membaca buku ilmiah, surat khabar dan bahan digital. Langkah keempat pula ialah kesan. Pelajar perlu menerangkan impak daripada isi yang dibincangkan. Bahagian ini sangat membantu karangan menjadi lebih matang dan lebih lengkap. Murid-murid boleh menyatakan kesan yang positif atau negatif. Kita juga boleh kaitkan dengan individu, masyarakat atau negara. Contoh ayat yang kita boleh bina pula ialah kesannya, pelajar akan menjadi lebih berpengetahuan dan cemerlang dalam pembelajaran. Okey, murid-murid, sekarang kita akan pergi ke langkah yang terakhir, iaitu ungkapan penarik. Guru boleh menggalakkan pelajar menggunakan peribahasa atau kata-kata hikmah supaya karangan menjadi lebih menarik.
Selain itu, bukan setakat menarik sahaja, tetapi dapat menjadikan ayat lebih gramatis dan kreatif. Contoh peribahasa yang kita boleh gunakan ialah membaca jambatan ilmu. Faham tak murid-murid apa yang cikgu terangkan tadi? Jika murid-murid sudah faham, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh perenggan yang lengkap yang menggunakan kaedah imbaku. Di sini kita dapat lihat bahawa setiap bahagian saling berkait dan membantu menghasilkan perenggan yang lebih baik dan gramatis. Okey, di slide seterusnya ini cikgu nak menerangkan kelebihan kaedah imbaku. Teknik ini dapat membantu pelajar mengembangkan isi dengan lebih mudah dan menghasilkan karangan yang tersusun. Selain itu, pelajar juga akan menjadi lebih yakin semasa menulis karangan. Kaedah ini juga dapat memudahkan guru dan pelajar kerana ia sesuai untuk semua tahap pelajar daripada tahap rendah hingga tahap yang tinggi. Guru boleh menjalankan pelbagai aktiviti yang menarik menggunakan teknik ini seperti aktiviti berkumpulan, latihan membina perenggan, permainan kad isi dan pembentangan hasil karangan. Aktiviti seperti ini dapat meningkatkan penglibatan pelajar di dalam kelas. Sekarang kita sudah sampai ke slide yang terakhir. Kesimpulannya, kaedah imbaku merupakan teknik yang mudah dan berkesan untuk membantu pelajar menghasilkan karangan yang baik. Guru juga perlu kreatif dalam memilih kaedah pengajaran supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.